Presiden Donald Trump menolak cadangan terbaru Iran, mengatakan beliau tidak berpuas hati dan memberi amaran bahwa Teheran belum membayar harga yang cukup tinggi. Persoalannya sekarang, adakah ini kembali kepada peperangan atau sekadar gertakan sebelum perjanjian muktamad dicapai? Teruskan bersama kami, Jerusalem Minute akan menyusul selepas ini. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Nama saya Josh Haston di sini di Jerusalem. Alex Trayman sedang mengembara minggu ini. Beliau berada di Amerika Syarikat bagi pihak JNS. Alex, berita utama di sini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu wartawan di Rumah Putih pada hari Jumaat bahawa beliau tidak berpuas hati dengan cadangan terbaru Iran untuk menamatkan konflik yang sedang berlaku. Mari kita saksikan klip ini. Jadi mereka mahu membuat perjanjian, tetapi saya tidak berpuas hati dengannya. Jadi kita akan lihat apa yang berlaku. Iran mahu membuat perjanjian kerana mereka pada dasarnya sudah tiada kekuatan tentera dan mereka mahu membuat perjanjian, tetapi saya tidak berpuas hati. Presiden Trump berkata bahawa Iran mahu membuat perjanjian. Dia tidak berpuas hati dengannya. Mari kita lihat apa yang berlaku. Alex, apakah perkembangan terkini mengenai situasi berkaitan Iran? Nampaknya kita mungkin sedang menuju semula ke arah penglibatan ketenteraan dengan Iran. Dan saya rasa terdapat beberapa faktor yang berbeza di sini. Dan yang pertama, siapa yang berkuasa di Iran? Siapa yang Anda sedang berunding dengannya? Siapa yang akan mendapat keuntungan atau kerugian jika Donald Trump melancarkan operasi ketenteraan di dalam Iran? Mungkin terdapat puak-puak di dalam Iran dan terdapat beberapa puak yang bersaing untuk kuasa di mana ia mungkin menguntungkan mereka jika Presiden Trump melancarkan kempen ketenteraan kerana itu akan melemahkan kuasa puak-puak lain. Jadi Anda mempunyai puak-puak politik, Presiden Pezeshkian, Menteri Luar Negeri Araghchi, Speaker Parlimen Ghalibaf, pelbagai laporan mengenai sebahagian daripada mereka yang mungkin dikeluarkan daripada pasukan perundingan. Ghalibaf mungkin akan dikeluarkan. Araghchi mungkin akan dikeluarkan kerana dia berhubung secara rahsia dengan IRGC. Jadi anda ada puak politik, anda juga ada puak IRGC. Mereka adalah pihak yang mempunyai senjata, mereka mengawal penduduk. Dan anda juga mempunyai golongan fanatik agama dan para ayatollah. Dan walaupun dalam ketiga-tiga kumpulan itu mungkin ada puak yang berbeza, jadi tidak pasti dengan siapa sebenarnya Anda sedang berunding. Dan jika Anda tidak tahu dengan siapa Anda sedang berunding, jika Anda melancarkan operasi ketenteraan, itu tidak semestinya mendorong pihak di sebelah sana untuk mencapai kata sepakat, kerana Anda mungkin tidak pun berunding dengan pihak yang betul. Alex, sehari lebih awal sebelum beliau meneliti rancangan itu, Presiden Trump berkata bahawa Iran masih belum membayar harga yang cukup besar atas apa yang mereka telah lakukan terhadap kemanusiaan dan dunia sepanjang 47 tahun yang lalu. Maksud saya, itu satu kenyataan yang agak tegas daripada Presiden. Nampaknya itu memang membuka jalan untuk operasi ketenteraan yang baru. Dan anda tahu, adakah mereka telah membayar harganya? Saya tidak tahu apa harga itu atau bagaimana Anda menentukan bila ia telah dibayar. Presiden sebelum ini pernah bercakap tentang ingin mencapai objektif tertentu. Salah satu objektif itu adalah untuk memastikan Iran tidak lagi berusaha mendapatkan senjata nuklear atau mempunyai keupayaan untuk berbuat demikian. Satu lagi ialah peluru berpandu balistik. Yang ketiga ialah uranium, apa yang mereka panggil sebagai debu nuklear. Dan sementara itu tidak jelas sama ada Presiden dan Israel mempunyai rancangan untuk mendapatkan uranium yang diperkaya itu sama ada melalui operasi khas atau operasi ketenteraan. Ingat, beberapa minggu lepas ada operasi menyelamatkan askar jauh di dalam Iran dan landasan kapal terbang dikatakan telah dibina menurut mereka oleh Mossad jauh di dalam wilayah Iran. Dan ada yang mencadangkan bahawa landasan itu mungkin adalah persediaan untuk operasi khas bagi mengeluarkan uranium yang diperkaya. Jadi, anda mahu mengeluarkan uranium itu. Anda juga mahu memastikan Selat Hormuz dibuka. Jadi, anda ada pelbagai objektif operasi yang ingin anda capai. Dan sekali lagi, tidak jelas sama ada orang yang anda bercakap itu benar-benar mempunyai kuasa untuk melaksanakan mana-mana objektif tersebut. Alex, pada masa yang sama minggu ini, Presiden Trump menolak keperluan untuk mendapatkan kebenaran Kongres bagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat selanjutnya terhadap Iran. Dia pada dasarnya berkata bahawa masa terhenti dengan gencatan senjata tidak mencapai tempoh 60 hari di mana dia mungkin memerlukan kelulusan Kongres. Apa pendapat anda tentang tindakan Presiden Trump yang mengatakan bahawa masa pada dasarnya terhenti di situ dengan gencatan senjata? Apa yang anda ada di Amerika Syarikat ialah puak-puak di kedua-dua belah spektrum politik. Terutamanya semua Demokrat
yang tidak mahu Donald Trump mendapat sebarang kemenangan dalam operasi ketenteraan ini. Ingat bahawa Demokratlah yang sedang merundingkan persetujuan dengan Iran. Presiden Obama yang menandatangani JCPOA asal, perjanjian nuklear Iran yang asal, di mana berjuta-juta dolar telah dihantar ke Iran atas palep. Uang tunai diagihkan secara bebas di dalam Iran. Selain daripada pelepasan sekatan, anda juga ada Presiden Biden yang cuba untuk mencapai semacam persefahaman dengan Iran. Dan Presiden Trump yang mengambil pendekatan ketenteraan dalam menangani Iran. Jadi, Demokrat tidak mahu Presiden Trump melancarkan tindakan ketenteraan. Mereka tidak mahu beliau berjaya jika beliau melakukannya. Jadi, mereka mahu menghentikannya dari awal. Jadi, mereka cuba menggunakan Akta Kuasa Perang dan mengatakan bahawa Kongres perlu meluluskan sebarang operasi ketenteraan yang melebihi 60 hari. Presiden Trump menyatakan bahawa presiden-presiden sebelum ini tidak dikenakan piawaian ini dan bahawa ini adalah piawaian yang jarang digunakan. Sementara itu, anda mempunyai Senat Republikan, Dewan yang dikuasai Republikan, dan mereka telah menolak cubaan Demokrat untuk menghentikan peperangan itu. Di satu pihak lagi, anda juga mempunyai sayap kanan Libertarian, yang juga tidak mahu Presiden Trump terlibat dalam operasi ketenteraan. Mereka berkata bahawa Presiden Trump bertanding khususnya dengan janji untuk tidak membiarkan Amerika Syarikat terperangkap dalam apa yang dipanggil perang yang tiada kesudahan. Sekarang, perang ini, anda mempunyai penglibatan ketenteraan selama kira-kira 6 minggu, jadi kurang daripada 60 hari. Presiden Trump menyatakan bahawa gencatan senjata yang dilanjutkan ini pada dasarnya memulakan semula kiraan masa. Dia berkata, "Hey, Saya sanggup untuk menghentikan operasi ketenteraan, tetapi jika kita tidak boleh. mencapai persetujuan melalui rundingan, maka beliau mungkin memutuskan bahawa tiada pilihan lain selain kembali kepada tindakan ketenteraan." Saya rasa walaupun anda kembali kepada penglibatan ketenteraan, ia mungkin akan menjadi lebih terhad berbanding 6 minggu pertama kempen ketenteraan yang dilancarkan bersama oleh Israel dan Amerika Syarikat pada akhir Februari. Jadi Alex, sepanjang hujung minggu, Iran telah memberi respon terhadap komen Presiden Trump dan mereka mengatakan konflik baharu antara Iran dan AS adalah berkemungkinan besar. Ini menurut seorang pegawai kanan tentera Iran. Tetapi sudah tentu, mereka menyalahkan Amerika Syarikat atas kebuntuan ini. Bukti telah menunjukkan bahawa AS tidak komited terhadap sebarang janji atau perjanjian. Ini menurut AFP yang memetik seorang Brigadier Jeneral Kor Pengawal Revolusi Islam. Pada masa yang sama, pada hari Jumaat, Ketua Kehakiman Iran berkata Republik Islam itu tidak pernah mengelak daripada berunding, tetapi mereka tidak akan menerima pemaksaan syarat-syarat damai. Jadi, Iran, mereka sedang memberi respon kepada Presiden Trump. Mari kita bincangkan komen-komen dari pihak Iran. Sudah tentu, sebarang komen tanpa nama yang dipetik oleh AFP ini adalah komen yang didorong oleh agenda dan tidak semestinya mencerminkan realiti. Ia tidak semestinya ada kaitan dengan pihak-pihak yang berunding di dalam Iran atau di Amerika Syarikat dalam hal ini. Berkenaan dengan bagaimana perkara ini akan berakhir, anda dapat lihat bahawa Presiden Trump mahu mendapatkan semacam persetujuan melalui rundingan dengan Iran hampir dengan apa jua cara sekalipun. Dan ingatlah, kita telah bercakap tentangnya banyak kali. Presiden telah berkata bahawa orang Iran tidak pernah memenangi peperangan dan tidak pernah kalah dalam rundingan. Presiden Amerika Syarikat, beliau adalah penulis buku The Art of the Deal. Beliau mahu ada satu perjanjian. Beliau faham bahawa orang Iran akan cuba mengatasi Presiden Amerika Syarikat dalam rundingan. Jadi apa yang beliau mahu lakukan ialah menggunakan segala kuasa tawar-menawar yang dimiliki Amerika Syarikat, iaitu ancaman kekuatan tentera yang luar biasa dan keupayaan yang telah terbukti untuk menggunakan kekuatan itu. Beliau pada dasarnya telah menunjukkan bahawa Amerika bukan harimau kertas dan akan terus bersedia untuk meningkatkan tindakan ketenteraan sehingga beliau membuat orang Iran berlutut merayu untuk satu bentuk persetujuan melalui rundingan. Dan beliau juga sedar bahawa cara untuk memalukan rejim Iran adalah dengan membuat mereka bersetuju dengan satu penyelesaian melalui rundingan, sesuatu yang mereka tidak mahu lakukan. Mereka melihat rundingan sebagai satu cara untuk menang ke atas Amerika. Jadi, Presiden Trump mahu mengubah keadaan itu. Jika beliau perlu menggunakan kekuatan tentera untuk mencapai satu penyelesaian melalui rundingan, beliau akan lakukan itu. Tetapi saya percaya bahawa beliau mahu ia menjadi legasi beliau, bahawa beliau berjaya mengatasi para perunding dalam rundingan. Jadi, beliau akan terus mendesak untuk mendapatkan satu bentuk persefahaman, tetapi beliau tidak akan mengalah.
Beliau tidak akan mengalah dalam isu program nuklir. Beliau tidak akan mengalah dalam isu program peluru berpandu balistik. Beliau tidak akan mengalah mengenai uranium yang diperkaya yang masih berada di dalam Iran. Beliau tidak akan mengalah dalam isu Selat Hormuz. Baiklah, jadi Anda tahu, beliau tidak memberi banyak ruang kepada orang Iran untuk bertindak. Beliau pada dasarnya mahu mereka datang, merayu dan berkata, baiklah, apa sahaja yang Anda mahu, Anda akan dapat. Dan kemudian kita akan dapat satu perjanjian yang dirundingkan. Sekarang, jika beliau mendapat perjanjian itu, maka persoalannya ialah berapa nilai perjanjian itu? Adakah ia berbaloi dengan kertas yang digunakan untuk mencetaknya? Kerana mereka ini sedang berada dalam mod bertahan hidup. Siapa sahaja yang menjadi puak berkuasa, mereka hanya cuba untuk bertahan. Jadi mereka mungkin bersetuju untuk berunding demi kelangsungan hidup, supaya dapat melihat hari esok dan supaya wang dapat kembali mengalir ke dalam negara. Tetapi itu tidak semestinya bermakna mereka akan menunaikan apa yang mereka tanda tangani dan apa yang Trump mahukan, walaupun mereka ada niat untuk melaksanakannya. Alex, satu lagi berita mengenai Presiden Trump. Presiden benar-benar tidak berpuas hati dengan Jerman dan Chancellor Merz di sana. Laporan menunjukkan bahawa AS sedang mengeluarkan 5,000 tentera Amerika dari Jerman selepas Merz mengkritik perang dengan Iran, mengatakan AS telah dihina dan tidak mempunyai strategi. Mari kita saksikan klip ini. Orang Amerika jelas tidak mempunyai strategi. Dan masalahnya dengan konflik seperti ini ialah bukan sahaja anda perlu masuk, anda juga perlu tahu bagaimana untuk keluar semula. Saya tidak nampak apakah jalan keluar strategik yang sedang dipilih oleh orang Amerika sekarang, terutamanya kerana orang Iran jelas sedang berunding dengan sangat bijak atau lebih tepat lagi, sangat bijak tidak berunding. Dan membiarkan orang Amerika pergi ke Islamabad hanya untuk pulang semula tanpa sebarang hasil. Seluruh negara sedang dihina, terutamanya oleh kepimpinan Iran, oleh mereka yang digelar dewa-dewa revolusi itu. Vor allem durch diese sogenannten Revolutionskriege. Jadi itulah Presiden Trump yang benar-benar tidak berpuas hati dengan Chancellor Jerman di sana, Merz. Beliau telah membuat beberapa hantaran di platform Truth Social miliknya minggu ini. Presiden Trump berkata bahawa Merz sepatutnya fokus kepada negaranya sendiri dan bahawa dia mahu Iran memiliki senjata nuklear. Apa pendapat kita tentang kemungkinan penarikan balik tentera ini? 5,000 anggota tentera yang dibincangkan adalah tentera Amerika Syarikat dari Jerman. Saya ada melihat satu laporan bahawa Presiden telah memuat naik bahawa mereka sebenarnya akan mengeluarkan lebih daripada 5,000 anggota tentera. Saya rasa 5,000. Anda bercakap tentang kira-kira 30,000, 35,000 anggota tentera Amerika Syarikat yang ditempatkan di Jerman. Anda tahu, pengurangan sebanyak 5,000 itu adalah signifikan. Tetapi ia tidak semestinya akan mengubah susunan penempatan tentera secara drastik. Ia akan menjadi seperti pengurangan secara simbolik. Presiden Trump memberi bayangan bahawa ia mungkin jauh lebih daripada 5,000 dan ia bukan hanya Jerman, walaupun Jerman adalah kuasa nombor 1 di Eropah hari ini. Tetapi anda lihat bahawa Presiden sangat kecewa dengan Perdana Menteri Starmer di UK, dengan Presiden Macron di Perancis, Chancellor Merz di Jerman juga sangat kecewa dengan Spanyol. Beliau tidak berpuas hati dengan Eropah secara umum. Dan orang ramai di Amerika Syarikat bercakap tentang semua wang yang Amerika Syarikat berikan kepada Israel, betul? Mereka bercakap tentang 3.8 bilion dolar setahun, memorandum persefahaman 38 bilion dolar. Berapa banyak wang yang Amerika Syarikat belanjakan untuk 5,000 atau 35,000 tentera setahun yang ditempatkan di Jerman? Dan Jerman ialah kuasa dunia dan orang Eropah sepatutnya boleh mempertahankan diri mereka sendiri. Itulah wang Amerika Syarikat yang dibelanjakan untuk NATO dan semua pangkalan Amerika di seluruh Eropah. Sangat mahal. Anda bercakap tentang jumlah wang yang jauh-jauh lebih banyak daripada apa yang Israel pernah terima daripada Amerika Syarikat. Berlipat kali ganda. Namun begitu, orang hanya fokus pada wang yang diberikan kepada Israel. Sedangkan pada akhirnya, Israel yang berdiri seiring dengan Amerika Syarikat. Israel tidak pernah berkata buruk tentang dasar Amerika, kecuali jika dasar itu secara langsung bertentangan dengan dasar Israel. Dan di sini anda ada Chancellor Merz, anda tahu, yang baru saja berada di Rumah Putih 2 bulan lalu duduk di sebelah Presiden Trump. Dan dia fikir, dan Presiden Trump berkata perkara baik tentang Merz ketika dia berada di sana. Dan dia fikir mungkin, anda tahu, kedua-dua negara ini sehaluan. Mungkin Merz akan menjadi lebih baik daripada pendahulunya seperti Angela Merkel.
Tapi nampaknya Presiden benar-benar tidak kagum sekarang dengan mana-mana kenyataan yang keluar dari Jerman, Prancis, UK, Spanyol, hampir di mana-mana sahaja di benua Eropa. Alex, beralih kepada apa yang sedang berlaku di sini di Israel. Perdana Menteri Netanyahu dikatakan akan memanggil kabinet keselamatannya pada bila-bila masa sekarang untuk membincangkan situasi dengan Iran, kemungkinan penyambungan semula perang dengan Iran, dan juga Gaza. Israel tidak gembira sekarang. Hamas secara terbuka mengatakan bahawa mereka enggan meluncurkan senjata. Kita tahu itu adalah salah satu klausa dalam perjanjian. Saya percaya ia adalah sebahagian daripada fasa kedua, iaitu Hamas mesti meluncurkan senjata. Dan mereka secara terang-terangan mengatakan mereka tidak akan menyerahkan senjata mereka. Ini adalah petikan daripada sumber Israel yang mengatakan Hamas tidak mematuhi perjanjian peluncuran senjata. Jadi ada beberapa suara yang saya dengar pagi ini di radio Israel mengatakan bahawa sekarang mungkin masa untuk Israel menghentam Hamas habis-habisan, menghapuskan saki-baki mereka. Kerana perkara tidak bergerak ke hadapan dari segi fasa. Seterusnya, perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Apa yang kita lihat hanyalah pertempuran yang berterusan. Israel telah berperang dalam kempen berperingkat menentang Iran dan semua proksi pengganasnya. Ia bermula dengan jelas, sudah tentu, pada 7 Oktober dengan serangan oleh Hamas ke dalam Israel. Dan kemudian Israel bertindak balas di dalam jalur Gaza, serta seluruh operasi ketenteraan di sana. Tetapi kita telah melihat itu pada satu ketika. Selepas kemajuan dicapai di Gaza, isu Gaza dibiarkan seketika apabila Israel mula menangani Hizbullah di selatan Lebanon dengan lebih serius. Dan kemudian, isu itu juga dibekukan dan nampaknya kedua-dua medan ini berada pada tahap rendah. Dan kemudian Anda ada operasi Epic Fury dan Roaring Lion di Iran. Di sana berlaku perang selama 6 minggu. Kemudian Anda ada medan Lebanon, medan Hizbullah, dibuka semula di Israel yang kini dalam gencatan senjata. Tetapi sebenarnya tidak dalam gencatan senjata. Anda berada dalam gencatan senjata di Gaza, tetapi bukan gencatan senjata sepenuhnya. Anda berada dalam gencatan senjata dengan Iran, tetapi sebenarnya bukan gencatan senjata sepenuhnya di sana juga. Jadi, pertempuran benar-benar boleh tercetus di mana-mana satu daripada 3 medan sekarang. Pada masa ini nampaknya medan Hizbullah adalah yang paling aktif, walaupun kononnya dalam gencatan senjata. Saya akan katakan di sana, Anda tahu kita berbincang minggu lepas dan minggu sebelumnya tentang rundingan bersejarah antara Israel dan Lebanon. Nampaknya tiada sebarang perkembangan di medan itu. Jadi selagi perkara itu terus diketepikan dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku dengan Iran, ada kemungkinan Israel boleh kembali masuk ke Gaza. Soalan besar ialah sama ada Israel patut kembali masuk ke jalur Gaza. Sudah tentu, Hamas tidak melakukan apa yang telah dipersetujui sebagai sebahagian daripada 20 syarat yang mereka persetujui bersama gencatan senjata itu. Dan sekali lagi, ini adalah dasar untuk kelangsungan hidup bagi Hamas, betul? Setuju dengan apa sahaja supaya Israel berhenti berperang. Baik, jadi mereka telah bersetuju dengannya. Mereka bersetuju untuk meluncurkan senjata untuk menjadikan semenanjung Gaza dinyah militarikan jika Israel akan berundur. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Israel, yang saya rasa merupakan kemenangan besar, ialah mereka berkata, baiklah, kami tidak akan berundur sepenuhnya. Kami akan berundur ke separuh dan mengekalkan kawalan ke atas 53% Gaza. Dan kami tidak akan berundur lebih jauh, melainkan terdapat pembinaan semula, melainkan terdapat, penyah militeran dan perlucutan senjata Hezbollah. Dan tidak akan ada sebarang pembinaan semula di mana-mana bahagian semenanjung Gaza selagi Hamas masih berada di sana. Sekarang, Israel boleh saja berkata, Anda tahu tak? Jika mereka tidak mahu meluncurkan senjata dan mereka tidak mahu menjadikan kawasan itu bebas tentera, jadi kita akan terus pegang kedudukan yang kita ada ini, iaitu kedudukan yang kuat, kedudukan yang menghalang mana-mana komuniti di dalam Israel daripada terjejas oleh apa yang berlaku di Gaza. Dan biarkan saja Hamas dan penduduk Gaza terperap dalam 47% kawasan yang mereka kuasai. Israel boleh masuk. Mereka boleh memperbaharui operasi ketenteraan. Mereka boleh mula cuba menyasarkan anggota Hizbullah. Tetapi bagaimana Hizbullah beroperasi di dalam kawasan itu? Sebenarnya, kuasa mereka adalah ke atas orang ramai dengan senjata mesin. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi di dalam terowong. Mereka bersembunyi di kalangan penduduk awam. Mereka bersembunyi di sekolah. Mereka bersembunyi di masjid. Mereka bersembunyi di hospital. Jadi, jika Israel akan masuk semula ke sana untuk cuba mendapatkan senjata yang masih ada, RPG, memusnahkan terowong yang masih ada di situ, mereka akan mula terlibat dalam pertempuran di dalam kawasan penduduk.
Maksud saya tidak mahu memanggilnya sebagai bandar. Mungkin ada kawasan perkemahan kemah, tetapi mereka perlu berdepan dengan apa yang akan dipanggil oleh masyarakat antarabangsa sebagai orang awam yang tidak bersalah, yang pada dasarnya akan menjadi perlindungan untuk anggota Hamas. Jadi mereka akan mula melaporkan sekali lagi bahawa orang awam Palestin yang tidak bersalah sedang terbunuh, bahawa kanak-kanak sedang terbunuh, yang akan kelihatan sangat buruk untuk Israel dan masyarakat antarabangsa. Dan juga kemungkinan besar tentera boleh cedera. Jadi adakah berbaloi untuk kehilangan anggota tentera demi menghapuskan senjata yang dipegang oleh Hamas? Adakah ia berbaloi dengan kecaman antarabangsa? Sekarang ini terdapat status quo dan Israel tidak mendapat terlalu banyak perhatian kerana mengekalkan status quo seperti sedia ada. Belum lagi disebut bahawa mungkin rakyat Gaza dan Hamas patut kehilangan tanah yang kini dikuasai oleh Israel. Jadi, jika Israel marah ke hadapan dan menghapuskan Hamas sekali dan untuk selamanya, yang pastinya akan melibatkan kos yang sangat besar, kos diplomatik, kos nyawa askar Israel yang mungkin terkorban, adakah mereka kemudian perlu berundur dari wilayah tersebut? Mungkin lebih baik untuk Israel kekal dalam kedudukan mereka sekarang. Ini semua adalah pelbagai jenis pertimbangan yang perlu dibuat. Dan jangan kita lupa bahawa semua pertimbangan ini sedang dibuat di ambang pilihan raya Israel. Jadi bagaimana keputusan-keputusan ini berkembang dan bagaimana keputusan-keputusan itu serta cara ia berkembang dihayati oleh komuniti Israel. Ia mungkin menjadi pengakhiran tempoh jawatan Netanyahu atau langkah yang membolehkan beliau kembali memegang jawatan untuk 4 tahun lagi. Jadi terdapat banyak faktor yang terlibat. Gaza, Lubnan, Iran, pilihan raya, semuanya saling berkait. Dan saya boleh katakan Netanyahu telah mengemudi semua pertimbangan berbeza daripada pelbagai pentadbiran AS, permulaan pentadbiran Biden, kemudian Trump, Gaza, Hamas, Hezbollah, Lubnan, Iran dan Houthi. Dia benar-benar telah mencuba dengan penuh kepakaran. Dia telah cuba untuk mengemudi dengan penuh kepakaran melalui semua situasi yang sangat rumit ini. Dan jelas, kerja itu belum selesai. Alex, dengan semua perkembangan rumit yang baru sahaja anda terangkan di semua medan, Gaza, Hezbollah, Lubnan, Iran, tidak dinafikan Israel sedang memperkuatkan ketenteraan untuk apa yang mungkin berlaku seterusnya. 2 kapal kargo berlabuh di pelabuhan Ashdod dan Haifa minggu ini menghantar 6.500 tan peluru dan peralatan ketenteraan dalam tempoh 24 jam. Ini adalah peralatan ketenteraan dari Amerika Syarikat, dari pembekal mereka di seluruh dunia. Sekali lagi, saya tidak boleh pastikan apa yang dirancang oleh Israel, ke medan mana senjata-senjata ini akan dihantar, jika memang itu yang akan berlaku. Tetapi Israel sudah pasti sedang bersiap sedia untuk apa yang mungkin berlaku. Dan dalam hal ini, secara ketenteraan. Israel memang perlu bersiap sedia untuk perang yang seterusnya, bila-bila masa sahaja ia boleh berlaku. Perang itu mungkin berlaku minggu depan, betul? Dan kemungkinan itu sangat besar. Anda mungkin berperang di Iran minggu depan atau dalam minggu hadapan. Anda juga mungkin terlibat dalam operasi darat besar-besaran di Lubnan dalam minggu hadapan. Anda mungkin terlibat dalam perang besar di Gaza sekali lagi dalam masa seminggu atau 2 minggu akan datang. Baiklah, jadi itu jelas. Dan Anda juga boleh terlibat dalam perang besar di ketiga-tiga tempat itu. Semuanya boleh meletus sekali lagi. Baiklah, itu memang mungkin. Pada masa yang sama, ia juga mungkin, seperti yang saya katakan, situasi di Gaza boleh kekal seperti sedia ada, tanpa operasi darat yang baru. Anda mungkin sedang bergerak ke arah satu bentuk penyelesaian yang dirundingkan dan pembekuan permusuhan besar di Lubnan. Dan Presiden Trump mungkin memutuskan bahawa adalah tidak menguntungkan sesiapa untuk kembali ke dalam konflik ketenteraan dengan Iran. Tetapi penghantaran yang sedang dibuat kepada Israel ini adalah sangat penting untuk kekuatan dan kestabilan jangka panjang Israel. Anda berada dalam situasi dengan Amerika Syarikat sekarang, di mana Anda mempunyai seorang presiden yang paling pro-Israel yang mungkin Anda dapat. Anda mempunyai setiausaha negara yang paling pro-Israel yang mungkin Anda dapat. Anda juga mempunyai setiausaha pertahanan yang paling pro-Israel yang mungkin Anda dapat. Dan jika Anda menilai keadaan dan melihat situasi di kedua-dua belah spektrum politik, kedua-duanya berada di sebelah kanan presiden. Apa sahaja yang anda panggil ini, seperti woke, kan, libertarian yang berfahaman isolasionis ini, kan, atau Parti Demokratik, yang baru sahaja menyaksikan 40 senator mengundi. Bukan sahaja untuk menghalang bantuan ketenteraan kepada Israel, tetapi juga untuk menghalang penjualan senjata kepada Israel. Dengan berkata, kami tidak mahu Israel membeli senjata daripada kami.
Baiklah, apa maksudnya itu? Ini bermakna Israel perlu mencari jalan untuk membina keupayaan pembuatan senjatanya sendiri. Tetapi dalam jangka masa terdekat, kumpulkan sebanyak mungkin stok yang Anda boleh. Dapatkan sebanyak mungkin senjata yang Anda boleh beli dari Amerika Syarikat sekarang. Dan bayangan perang ini, ketika masih berada di tengah-tengah peperangan, sebelum semua medan perang ditutup secara rasmi sekali dan untuk selamanya, adalah peluang yang tepat untuk mengumpul sebanyak mungkin stok. Jadi itulah yang Anda sedang lihat berlaku. Sebenarnya, ia meletakkan Israel dalam kedudukan yang sangat-sangat kukuh. Bukan saja berpotensi untuk menyambung semula konflik dengan segera dengan Iran dan proksi-proksi pengganasnya, tetapi juga untuk mewujudkan daya cegah Israel terhadap mana-mana pihak lain. Kemudian, sama ada itu Turki, sama ada itu Mesir, sesiapa sahaja pada masa hadapan, sama ada itu Al-Shara' dan kumpulannya, Syria, sesiapa sahaja yang mungkin. Israel tidak semestinya akan berada di rantau yang selamat, walaupun selepas Iran dan proksi-proksinya dihapuskan. Jadi Anda perlu menambah stok, Anda perlu menjadi kuat. Dan Israel sedang melakukan itu secepat mungkin. Sementara pada masa yang sama, cuba mencari jalan bagaimana untuk membina keupayaan untuk membekalkan keperluan sendiri pada masa hadapan. Kerana Anda tidak pernah tahu sama ada Anda boleh bergantung kepada Amerika Syarikat selepas presiden ini tidak lagi memegang jawatan. Sudah tentu, Alex. Saya ingin mengalihkan perhatian kita sekarang kepada situasi di Lebanon, di sempadan utara Israel. Kedutaan AS di Beirut pada hari Kamis lepas menyeru penglibatan langsung antara Lebanon dan Israel, mengatakan tanah Sedar, yaitu Lebanon, menghadapi peluang bersejarah untuk mendapatkan kembali kedaulatannya, membentuk masa depannya. Jadi, itu satu perkara di satu pihak. Namun begitu, kita telah mengadakan perbincangan antara Israel dan Lebanon di Amerika Syarikat dalam beberapa minggu yang lalu. Tetapi pada masa yang sama, hakikat di lapangan ialah Hezbollah menyerang Israel, Israel membalas. Secara teknikal, kita berada dalam keadaan gencatan senjata. IDF mengatakan bahawa askar-askar telah menemui lebih daripada 7,500 senjata Hezbollah di selatan Lubnan. Hezbollah melancarkan roket dan drone letupan hampir sepanjang masa semasa apa yang dipanggil gencatan senjata ini, yang mana Hezbollah sendiri tidak patuh. Pada hari Jumaat, IDF telah menumpaskan pengganas Hezbollah yang menghampiri tentera di selatan Lubnan serta memusnahkan lebih daripada 50 tapak infrastruktur Hezbollah. Jadi walaupun dengan apa yang dipanggil gencatan senjata sedang berlangsung, sebenarnya banyak tindakan berlaku hampir sepanjang masa antara Israel dan organisasi pengganas itu, Hezbollah di selatan Lubnan. Sebenarnya, ada hujah yang kukuh bahawa Presiden Trump telah memberi tekanan kepada Israel untuk bersetuju kepada gencatan senjata di selatan Lubnan sebelum mereka merasakan mereka benar-benar bersedia untuk melakukannya. Ini bermakna terdapat lebih banyak maklumat risikan tentang lebih banyak sasaran dan lebih banyak keupayaan untuk melemahkan Hezbollah. Sekarang Presiden memang betul dan Israel juga telah mengenal pasti perkara ini, bahawa anda memang mempunyai peluang bersejarah dengan Hezbollah yang telah dilemahkan untuk mencapai semacam perjanjian yang dirundingkan dengan kerajaan Lubnan. Dan Israel telah sangat jelas bahawa kerajaan Lubnan bukanlah musuh Israel. Hezbollah adalah musuh Israel. Hezbollah juga adalah musuh kepada kerajaan Lubnan. Jika Hezbollah tiada di sana, Lubnan boleh dengan mudah mencapai semacam normalisasi yang dirundingkan dengan Israel. Sudah tentu kerana kelemahan Hezbollah telah membolehkan peluang ini. Jadi Hezbollah yang telah dilemahkan telah memberi peluang untuk rundingan ini. Walaupun mereka telah dilemahkan, mereka masih belum benar-benar tersingkir. Jadi mereka akan terus cuba menggagalkan rundingan ini dengan menembak ke arah Israel. Dan apabila mereka menembak ke arah Israel, apa yang akan dilakukan oleh Israel? Israel akan membalas tembakan. Apabila Israel membalas tembakan, apa yang diharapkan oleh Hezbollah ialah kerajaan Lubnan akan berasa marah. Tetapi sementara itu, semakin lama Israel terus melemahkan Hezbollah, semakin besar jasa yang sebenarnya mereka lakukan untuk rakyat Lubnan dan kerajaan Lubnan dalam jangka masa panjang, walaupun ia mungkin tidak kelihatan begitu dalam jangka masa pendek. Menghapuskan Hezbollah akan memberi manfaat kepada seluruh rantau ini, terutamanya sekali kepada rakyat Lubnan. Bagian lain pula ialah terdapat definisi baru mengenai gencatan senjata. Okey? Kerana gencatan senjata bermaksud musuh-musuh proksi pengganas Iran mungkin akan menembak sedikit, tetapi mereka tidak akan menyerang Israel dengan sepenuh kekuatan. Dan Israel akan melakukan operasi yang disasarkan. Kita lihat bahawa Presiden berkata beliau telah meminta Israel supaya tidak memusnahkan seluruh bangunan, mungkin bertindak dengan lebih berhati-hati.
Anda tahu, ini hanyalah seperti syakap sahaja kan. Presiden faham bahawa adalah untuk kepentingan semua agar Israel terus melemahkan Hizbullah. Dan harapnya selepas ini akan ada satu penyelesaian bersejarah yang dirundingkan, tetapi hanya selepas tugas itu selesai dan hanya apabila Hizbullah tidak lagi boleh menguasai kuasa untuk benar-benar merampas kerajaan Lubnan dan rakyat Lubnan serta mengancam Israel. Alex, mari kita kembali ke Gaza jika boleh. Kamis lepas, 175 orang yang dikatakan aktivis, saya sendiri tidak akan panggil mereka aktivis, saya akan panggil mereka pembenci Israel, penjenayah, kaki parti, itulah siapa mereka sebenarnya, mencari keseronokan di atas. 22 bot sebahagian daripada flotila ke Gaza, mendakwa mereka berada di sana untuk mengagihkan bantuan. Mereka telah ditahan oleh tentera Israel berhampiran Pulau Crete. Menurut laporan terkini, 2 daripada ketua kumpulan ini telah dibawa masuk ke Israel hari ini untuk disoal siasat. Duta Mike Huckabee menyebut ini sebagai pelayaran kondom. Dan sebabnya ialah apabila tentera IDF, pelaut naik ke kapal-kapal itu, mereka melihat kondom yang sedang diedarkan kepada orang di sana, dadah berat. Maksud saya ini adalah pelayaran liar. Itulah sebenarnya yang disamarkan sebagai operasi kemanusiaan dengan Mike Huckabee mengatakan bahawa mereka adalah orang bodoh yang dipergunakan. Bot-bot itu dipenuhi dengan orang bodoh yang dipergunakan yang mengatakan ini hanyalah satu aksi. Dan mungkin yang paling penting, ini adalah satu acara, satu flotila yang ditaja oleh Hamas. Tetapi tentara laut Israel, mereka merampas semua bot dan menangkap para pemimpin. Kita akan lihat bagaimana orang-orang ini akan diperlakukan. Saya rasa mungkin diberi sandwich dan akhirnya dihantar pulang. Tetapi itulah yang kita lihat di sini. Dan sudah tentu Israel yang dikecam. Kita telah melihat perkara ini berulang kali. Dakwaan bahwa Israel tidak bertindak, melanggar undang-undang antarabangsa, merampas bot-bot ini yang mana semuanya tidak benar sama sekali. Tetapi ia adalah satu tontonan media yang besar berkaitan situasi di Gaza dalam pelayaran kondom ini. Saya suka nama itu. Flotila undang-undang, ia satu pengakhiran yang mendebarkan. Apa yang kita akan katakan di sini? Mereka akan gunakan apa saja tontonan, apa saja aksi yang mereka boleh untuk coba menjejaskan Israel secara diplomatik. Saya rasa Israel telah melakukan kerja yang hebat di sini. Mereka semakin bijak tentang bagaimana mereka boleh pergi dan mengumpul maklumat serta menggunakan drone dan memintas flotila-flotila ini dengan sangat mudah. Mereka tidak membenarkan mereka mendekati perairan antara bangsa Israel. Dan ini adalah tentara laut Israel yang melakukan kerja yang hebat di sini untuk menghalang sandiwara ini. Sudah tentu. Saya akan rasa bersalah. Kita akan terlepas pandang jika kita tidak menyebut tentang kapal persiaran ini. Kapal cinta, seperti yang Anda panggil di sana, dengan golongan anti-Israel dan anti-Semit di sana, yang coba untuk terus berada di atas kapal. Kita tak nampak Greta. Adakah Greta di sini? Dia tidak ada dalam yang ini. Mungkin yang seterusnya. Saya pasti mereka tidak akan pernah berhenti dengan karut-marut mereka. Tetapi mari kita lihat politik dalaman di Israel sepanjang minggu lepas. Bekas Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid telah mengumumkan bahawa mereka akan menggabungkan parti-parti mereka ke dalam satu senarai bersama yang dipanggil Bayachat, atau bersama untuk menyatukan pembangkang berhaluan tengah dan mencabar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jadi di situ Anda dapat lihat 2 bekas Perdana Menteri itu bergabung semula sekali lagi. Masih belum jelas siapa lagi yang akan menyertai kepimpinan parti tersebut. Tetapi apa yang boleh kita fahami daripada percubaan ini untuk menggulingkan kerajaan semasa di Israel? Ya, kita dapat lihat itu. Saya patut katakan, demi berlaku adil, ini cubaan menggulingkan kerajaan melalui pilihan raya dengan membentuk parti ini. Betul, ia adalah satu helah pilihan raya. Dan mereka kata di Israel, Pam Shlishi Glida, kali ketiga, ice cream. Dalam bahasa Amerika dan Inggris, Anda akan kata kali ketiga membawa tuah. Pada tahun 2013, Perdana Menteri Netanyahu memenangi pilihan raya dan Naftali Bennett bertanding sebagai ketua parti Yamina yang berhaluan kanan pada masa itu. Dan sebaliknya, daripada membentuk kerajaan sayap kanan bersama parti-parti agama, apa yang Bennett lakukan ialah beliau bersekongkol dengan Yair Lapid dari parti Yesh Atid yang benar-benar muncul dalam pilihan raya itu buat kali pertama. Dan Bennett berkata, satu-satunya cara saya akan masuk ke dalam kerajaan ialah jika Anda bawa Lapid bersama. Dan itulah yang berlaku. Netanyahu tidak bersama rakan gabungan tradisinya kerana dia memerlukan Bennett dan beberapa undinya.
Dan pada masa itulah Lapid turut serta. Dan Lapid pada masa itu menjadi Menteri Keuangan yang merupakan satu helah oleh Netanyahu kerana Lapid sebenarnya tidak mempunyai sebarang kelayakan untuk menjadi Menteri Keuangan. Tetapi itulah yang berlaku pada masa itu. Dan ia membentuk Netanyahu. Ia memaksa Netanyahu untuk membentuk kerajaan yang kurang menguntungkan beliau yang turut melibatkan unsur-unsur sayap kiri. Dan kemudian kita melihatnya sekali lagi dalam kitaran pilihan raya yang lepas. Saya rasa kita sedang bercakap tentang lebih kurang 4 atau 5 tahun yang lalu, di mana Bennett bertanding di pihak kanan. Dan kemudian bukannya duduk bersama Netanyahu yang partinya mempunyai 30 kursi kelebihan. 13 kursi berbanding Yesh Atid yang merupakan parti kedua terbesar dengan 17 kursi. Bennett bersekongkol dengan Lapid untuk menjadi Perdana Menteri. Dan pada masa itu, Bennett hanya mendapat 5% undi popular dan bersetuju, saya boleh katakan, dengan sangat mementingkan diri sendiri untuk menjadi Perdana Menteri. Menggunakan separuh mandat Yair Lapid selepas Parlimen menghalang Netanyahu daripada melepasi ambang itu. Mereka mempunyai 59 kerusi. Dan mereka menghalang Netanyahu daripada membentuk kerajaan. Dan begitulah Bennett menjadi Perdana Menteri. Apabila Bennett melakukan itu, apa yang dia lakukan ialah dia bertanding atas platform parti sayap kanan. Jadi dia mengambil undi yang datang dari sayap kanan masyarakat Israel. Dia berjanji kepada mereka bahawa dia tidak akan pernah bekerjasama dengan Lapid dalam perjanjian penggiliran. Dia malah menandatangani satu dokumen secara langsung di televisyen yang menyatakan bahawa dia tidak akan menyertai apa jua bentuk perjanjian penggiliran dengan Yair Lapid. Dan kemudian memang betul, selepas pilihan raya itulah yang Bennett lakukan. Jadi dia mengambil undi dari pihak kanan dan membawanya ke pihak kiri. Dan apabila dia membentuk kerajaan itu bersama dengan Lapid, ia merangkumi setiap ahli parlimen sayap kiri dan juga buat pertama kali dalam sejarah Israel sebuah parti Arab anti-Zionis. Dan itu bermakna Likud tersingkir, Zionis agama tersingkir, dan golongan kanan agama juga tersingkir. Jadi Bennett mengambil beberapa undi sayap kanannya dan bersekongkol dengan seluruh pihak kiri untuk menyingkirkan Netanyahu daripada kuasa. Sekarang, apa yang Bennett lakukan sekarang, saya rasa sebenarnya satu jasa yang besar. Kerana dia telah kesana sini mengatakan bahawa dia berhaluan kanan. Malah dia mengatakan bahawa dia lebih ke sayap kanan berbanding Netanyahu. Tetapi dia mengatakan dari awal lagi, bukan sahaja saya akan bekerjasama dengan Lapid, malah saya akan bertanding bersama Lapid. Bermakna sesiapa yang percaya bahawa Bennett adalah seorang sayap kanan sejati tidak akan mengundi beliau. Dia tidak lagi akan dapat mengambil sebarang kerusi dari pihak kanan kerana pihak kanan berasa sangat terpinggir oleh Naftali Bennett atas apa yang telah dilakukan oleh Bennett berkali-kali sebelum ini, iaitu mengambil undi sayap kanan dan beralih ke kiri. Sekarang sementara itu, tinjauan menunjukkan bahawa Bennett boleh mendapat sebanyak 20 hingga 25 kerusi dalam satu pilihan raya. Ramalan saya di sini ialah apabila kita semakin hampir dengan pilihan raya, kedudukan Bennett dalam tinjauan akan merosot dengan ketara. Sementara itu, tinjauan saluran 14 oleh Shlomo Filber menunjukkan bahawa Bennett tidak mempunyai sebanyak kerusi seperti tinjauan saluran 12, iaitu tinjauan sayap kiri. Seluruh sayap kiri mahu Bennett menjadi Perdana Menteri, kerana itu bermakna Netanyahu tidak menjadi Perdana Menteri. Sayap kiri faham bahawa mereka tidak mempunyai cukup undi untuk mengambil alih kerajaan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan seseorang selain Netanyahu mestilah dari pihak kanan. Jadi mereka berharap Naftali Bennett adalah orang mereka, kerana dia sanggup duduk bersama mereka. Tetapi sekali lagi, pada ketika ini, Bennett tidak akan membawa sebarang undi kanan, sebarang jumlah undi kanan yang bermakna kepada pihak pembangkang. Jadi, anda tahu, kali ketiga mungkin menjadi tuah di sini. Saya tidak fikir ia akan berjaya seperti apa yang Bennett atau Lapid mahukan. Tetapi, anda tahu, kita hanya perlu tunggu dan lihat bagaimana keputusannya selepas pilihan raya. Jadi saya akan terus tandakan bahawa apabila pilihan raya akhirnya tiba, sama ada pada bulan Oktober atau sebelum itu, ramalan anda bahawa parti Naftali Bennett akan merosot dari segi jumlah kerusi yang dijangka di Knesset. Jadi kita perlu lihat perkara itu kembali semula kepada rakaman video. Tetapi saya ingin beralih kepada perang Twitter antara Ukraine dan Israel sekarang ini. Minggu lalu, Presiden Ukraine menuduh Israel menerima gandum yang dicuri dari Rusia di X. Dia tidak mengadakan sebarang perundingan diplomatik. Dia tidak membincangkan isu itu secara pribadi atau menghubungi
rakan-rakannya di sini di Israel untuk membincangkan situasi itu. Dia menggunakan Twitter dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar membalas dengan mengatakan bahwa seseorang sepatutnya mengemukakan permintaan undang-undang sebelum menulis di Twitter untuk mengetahui perkara sebenar. Apa yang kita tahu tentang serangan Ukraina ini, saya katakan, terhadap Israel berkaitan dengan kemungkinan bijirin yang dicuri oleh Rusia. Kenapa kita membincangkan perkara ini? Apa cerita sebenarnya di sini? Ngomong-ngomong, rakan kita Eugene Kontorovich, seorang pakar undang-undang antarabangsa, mengatakan bahwa Ukraina tidak berkata apa-apa kepada Turki atau mana-mana negara lain di EU berkaitan, saya rasa, mengambil barangan dari Rusia. Ukraina secara jelas dan eksklusif hanya menumpukan kepada Israel dengan tuduhan-tuduhan ini sebenarnya. Betul, tepat sekali. Jadi pada dasarnya, Rusia sedang menduduki sebahagian kawasan Ukraina. Ukraina sangat kaya dengan gandum. Malah Israel secara mengejutkan mengimport banyak gandumnya dari Ukraina. Jadi ini adalah kali kedua dalam saya percaya setahun kebelakangan ini, atau mungkin 2 tahun lepas, Ukraina mendakwa demikian. Sebuah kapal yang mereka anggap membawa gandum yang dicuri telah berlabuh di pelabuhan Haifa. Anda tahu, Menteri Luar Gideon Saar berkata, Anda tahu, apa bukti Anda bahwa ini adalah gandum yang dicuri? Dan mengapa perbualan-perbualan ini berlaku terlebih dahulu di media dan di media sosial berbanding melalui saluran diplomatik? Sementara itu, seperti yang Eugene Kontorovich dan yang lain tunjukkan, kapal-kapal dari kawasan ini telah pergi ke seluruh dunia. Dan satu-satunya negara yang nampaknya disasarkan di sini ialah Israel. Dan saya rasa Kontorovich terus berkata lagi bahwa beliau mencadangkan perkara itu. Sebab mengapa Ukraina sebenarnya menyasarkan Israel adalah untuk memberi peluang kepada pihak Eropa untuk mendesak sekatan terhadap Israel, sesuatu yang memang diinginkan oleh pihak Eropa. Jadi saya rasa kita perlu belajar sedikit lagi tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku di sini. Apakah sumber bijirin ini? Siapakah penjual bijirin ini? Adakah penjual bijirin ini menjual kepada negara lain? Adakah negara lain turut dipersoalkan? Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik semua ini? Dan saya tidak pasti sama ada kita akan mengetahui lebih lanjut tentang perkara ini dalam minggu-minggu akan datang. Mungkin ini adalah salah satu kisah yang akan perlahan-lahan hilang dari perhatian berita. Seperti yang berlaku kali pertama perkara ini dibangkitkan 2 tahun lalu. Atau kita mungkin sedang berada dalam satu insiden diplomatik besar. Naluri saya di sini ialah kita mungkin tidak akan mendengar terlalu banyak lagi tentang perkara ini dalam minggu-minggu akan datang. Teruskan mengikuti perkembangan itu. Dan Alex, sebelum kita tamatkan, ada satu perkara terakhir di sini. Malangnya, sekali lagi terbukti bahwa tidak selamat untuk menjadi seorang Yahudi di mana-mana sahaja di dunia ini sebenarnya. Malangnya, kerana realiti yang kita hadapi dalam keadaan gila, di mana kita telah diserang pada 7 Oktober, namun sebahagian besar masyarakat dunia berpaling menentang Israel, menentang orang Yahudi. Dan saya merujuk secara khusus kepada serangan pengganas di Golders Green, London pada hari Rabu lepas. 2 orang, seorang berumur 76 tahun dan seorang lagi 34 tahun. 2 orang Yahudi telah ditikam dalam serangan pengganas di London. Presiden Israel Isaac Herzog berkata beliau terkejut dengan satu lagi serangan ganas terhadap orang Yahudi pada siang hari di jalanan London. Alex, kita telah melihat perkara ini berulang kali. Washington, London, dan di semua tempat di antaranya, memang di mana orang Yahudi yang jelas kelihatan sebagai Yahudi sedang diserang. Anda boleh lihat mereka memakai kipah. Anda boleh lihat bahwa mereka adalah orang Yahudi dan mereka sedang diserang di seluruh dunia. Baiklah, terdapat kira-kira 250.000 orang Yahudi yang tinggal di England. Dan orang Yahudi British yang saya bercakap dengan mereka rasa jauh kurang selamat sebagai orang Yahudi yang tinggal di Great Britain berbanding tahun-tahun sebelum ini dan sudah tentu berbanding dekad-dekad yang lalu. Dan saya rasa Israel akan bersiap sedia untuk menerima kemasukan besar-besaran. Israel pernah mengalami gelombang-gelombang imigresen seperti ini. Kami pernah mengalami gelombang imigresen dari negara-negara bekas kesatuan Soviet pada akhir 80-an dan 90-an. Selama bertahun-tahun, Anda telah menerima gelombang imigresen besar dari Prancis, walaupun masih terdapat komuniti Prancis yang sangat besar di Prancis. Ramai, mungkin 1/4 hingga separuh daripada semua Yahudi Prancis telah pun datang ke Israel. Anda belum pernah melihat begitu ramai. Maksud saya, walaupun kita ada segelintir Yahudi British yang bekerja di JNS,
Tetapi saya rasa Anda akan mula melihat semakin ramai Yahudi dari UK berhijrah ke Israel kerana ia sudah tidak lagi selamat. Kerajaan tidak melakukan apa yang sepatutnya untuk melindungi komuniti Yahudi di sana. Ramai orang Yahudi mendakwa bahawa kerajaan Israel juga mendakwa bahawa kerajaan British tidak melakukan apa yang sepatutnya. Apabila mereka membenarkan protes pro-Palestin di jalan-jalan London, apabila mereka membenarkan laungan dari sungai ke laut, Palestin akan bebas. Protes ini membawa kepada keganasan. Ada yang menganggapnya sebagai hasutan kepada keganasan. Saya tidak pasti sama ada ia merupakan hasutan secara langsung kepada keganasan terhadap orang Yahudi di UK, tetapi itulah yang sedang berlaku. Dan sudah tiada cara untuk berlapik lagi. Ramai orang Yahudi, sama ada di Leeds, di Manchester, atau di London, memang tidak rasa selamat. Terdapat banyak serangan terhadap orang Yahudi, terhadap institusi Yahudi, terhadap rumah ibadat Yahudi. Dan akhirnya saya rasa sekali lagi ramai ahli komuniti ini akan sedar bahawa ia sudah tidak selamat lagi dan sudah tiba masanya untuk berkemas dan berpindah ke Israel. Jadi Alex itu di UK, tapi izinkan saya tanya sebelum kita beredar. Adakah awak rasa selamat di Amerika Syarikat sekarang? Awak sedang melawat di AS secara terbuka sebagai seorang Yahudi. Adakah awak sedikit lebih berhati-hati berbanding lawatan sebelum ini? Atau awak rasa semuanya agak selamat dan awak yakin pada masa ini? Sebenarnya, saya baru sahaja mendarat beberapa jam lalu di Boston dan tidak lama lagi saya akan berada di New York, Philadelphia, dan New Jersey. Saya rasa ramai orang Yahudi mengatakan mereka tidak mahu memakai yarmulke di kepala mereka di jalan-jalan Manhattan. Dan sudah tentu di dalam kereta api bawah tanah. Saya jenis lelaki yang sentiasa memakai topi baseball atau topi. Bukan semestinya kerana saya cuba sembunyikan agama Yahudi saya, tetapi sejak kecil lagi, sebelum saya memakai kipah, saya memang suka pakai topi. Saya memang suka pakai topi. Saya sentiasa buat begitu dan saya masih teruskan sampai sekarang. Dan saya juga, anda tahu, saya memang suka bergerak tanpa menarik perhatian. Anda tahu, jadi saya secara pribadi tidak pernah rasa tidak selamat, tetapi ada gabungan di satu pihak antisemitisme di New York. Di pihak lain pula, seperti masalah gelandangan yang semakin meningkat, Anda boleh lihat di jalan-jalan, terutamanya di bandar, semakin ramai orang yang mengalami masalah mental berada di jalanan. Jadi kadang-kadang ia didorong oleh antisemitisme. Kadang-kadang pula, Anda hanya melihat jenayah ganas semakin meningkat di bandar-bandar. Dan biasanya terdapat kaitan antara jenayah ganas dan antisemitisme. Nampaknya kedua-duanya meningkat bersama-sama. Ramai orang Yahudi, Anda tahu, merasakan zaman kegemilangan komuniti Yahudi Amerika sudah berlalu. Dan keadaannya mungkin tidak seteruk di UK atau di Paris, tetapi ia tidak seperti dahulu. Ia mula terasa tidak begitu baik. Dan orang ramai menyalahkan Israel atas perkara itu. Dan saya rasa itu tidak masuk akal. Saya benar-benar rasa begitu. Saya tak fikir ia ada kaitan langsung. Orang ramai tak peduli apa yang berlaku di negara lain. Mari kita lihat, seperti yang Anda sebutkan dalam cerita tadi, kita ada sebut tentang gandum Rusia di Ukraina. Orang di Amerika tidak membunuh atau menyerang orang Rusia di jalanan. Kerana apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Di UK, orang tidak menyerang orang Rusia kerana tindakan Vladimir Putin. Hanya apabila melibatkan orang Yahudi, orang mula berkata, kita perlu menyerang orang Yahudi. Dan kemudian mereka berkata, kerana tindakan Benjamin Netanyahu, betul? Seolah-olah saya bukan seorang antisemit. Saya bukan menentang Israel. Saya hanya menentang kerajaan Netanyahu. Kalau Anda menentang kerajaan sebuah negara asing, itu tidak bermakna Anda akan menyerang orang yang mempunyai agama yang sama dengan Perdana Menteri negara itu jika Anda tidak suka Perdana Menteri tersebut. Itu semata-mata antisemitisme. Dan malangnya ya, antisemitisme semakin meningkat. Setiap tinjauan, setiap kajian, setiap penyelidikan yang keluar menunjukkan bahawa antisemitisme di Amerika Syarikat semakin meningkat. Jumlah keselamatan yang diperlukan di sekitar institusi Yahudi sekarang sangat tinggi. Tiada cukup uang untuk melindungi semua institusi Yahudi yang perlu dilindungi di sini. Ia adalah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sebagai contoh, Anda tidak melihat gereja-gereja memerlukan tahap keselamatan seperti yang diperlukan oleh institusi Yahudi. Anda tidak melihat sekolah Katolik memerlukan tahap keselamatan yang sama seperti sekolah awam Yahudi di Amerika. Jadi, ya,
Sememangnya antisemitisme semakin meningkat dan ia sangat membimbangkan. Dan izinkan saya tambah, Anda tahu, Israel menjalankan pertahanan diri yang sah berbanding tindakan negara-negara lain. Tetapi apabila negara-negara lain bertindak, langsung tiada reaksi. Sedangkan apabila Israel mempertahankan diri. Dan kita, Anda tahu, menjadi sasaran kemarahan ramai di luar sana, malangnya disebabkan antisemitisme. Dan dengan itu, Alex, sangat seronok berbual dengan Anda. Kita akan berbual lagi minggu depan dalam format ini dengan Anda berada di luar negara di AS. Saya akan berada di sini, insyaAllah, di Baitul Maqdis. Josh Haston, JNS News, JNS TV. Alex Trayman, Ketua Pegawai Eksekutif JNS, berada di sana di AS. Ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV. Volunteer kami di papan, Yuri Stretsky, pengurus Tesen, Barbara Kamenov, penerbit kami, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, dan semua yang lain di JNS TV. Pastikan Anda melanggan dan juga berikan kami super thanks di YouTube. Layari jns.org untuk berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Jumpa Anda minggu depan dalam rancangan Jerusalem Minute di JNS TV. Semoga minggu Anda hebat semua.